Buletin Didik 30 Ogos bersama saya Fazilah Ani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan mengumumkan 6 inisiatif baru dan berita gembira buat penjawat awam demi mengiktiraf jasa dan mengambil kira keluh kesah anggota kumpulan berkenaan. Antaranya tambahan khas RM100 dalam bayaran kenaikan gaji tahunan KGT dan pemberian bantuan khas keuangan BKK tahun 2023. Gembira itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-18 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pagi tadi. Beliau berkata KGT tambahan khas sebanyak RM100 itu melibatkan kira-kira 1.28 juta penjawat awam dari grade 11 hingga grade 56. Ia akan dibayar mulai Januari depan. Sebagai contoh, sebelum ini kadar KGT bagi grade 11 adalah RM80, maka pada tahun 2023 beliau akan menerima kadar KGT asas sebanyak RM100, menjadikan jumlah KGT diterima pada tahun 2023 adalah sebanyak RM180. Tambahnya, BKK tahun 2023 juga akan dibayar pada Januari depan kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah, masing-masing berjumlah RM700, manakala RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen. Turut diumumkan kenaikan kadar maksimum jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan bagi tujuan award wang tunai GCR daripada 160 hari kepada 180 hari. Menambah baik kadar tetap 3% semasa yang diterima pegawai yang mencapai gaji maksimum kepada suatu kadar baru dan diseragamkan mengikut grade bagi semua klasifikasi perkhidmatan berkuat kuasa 1 Januari lalu. Tambahan kadar cuti rehat khas sebanyak 5 hari menjadikan jumlah cuti rehat khas 15 hari setahun kepada pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun. Tambahan cuti rehat khas sebanyak 5 hari ini akan memberikan manfaat kepada lebih kurang 500,000 guru bagi urusan-urusan yang mustahak dan kecemasan yang dibenarkan serta memberi peluang guru-guru mengumpul jumlah GCR yang lebih tinggi. Tafsiran ahli keluarga bagi kemudahan cuti tanpa rekod, urusan kematian ahli keluarga terdekat juga diperluas, melibatkan adik-beradik, nenek dan datuk bagi anggota perkhidmatan awam. Mengulas lanjut, kerajaan bersetuju agar Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menyegerakan kajian ke atas sistem saraan perkhidmatan awam dengan mengambil kira keseluruhan aspek modal insan. Ia merangkumi saraan dan perkhidmatan agar relevan dengan keadaan semasa serta kemampuan keuangan kerajaan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan menyambut baik keputusan kerajaan meningkatkan cuti rehat khas CRK yang diterima guru. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin dalam hantaran melalui Facebooknya berkata, keputusan itu asalnya adalah daripada cadangan KPM sendiri untuk menambah baik dan memperkasa perkhidmatan keguruan. Katanya tambahan kadar CRK sebanyak 5 hari kepada 15 hari setahun untuk pegawai perkhidmatan pendidikan PPP yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun adalah sebahagian daripada perancangan transformasi pendidikan yang digerakkan oleh KPM. Beliau turut berharap supaya warga pendidik memanfaatkan kemudahan ini sebaiknya. Sekolah Kebangsaan SK Kampung Baru Jerantut Pahang diiktiraf sebagai sekolah dalam komuniti tahun 2022 oleh Perpustakaan Awam Daerah Jerantut. Penganugerahan ini diberi atas inisiatif pihak sekolah membangunkan kios bacaan komuniti. Biarpun kios bacaan komuniti ini telah dibuka sejak 2019, namun ia ditutup sementara selepas itu akibat pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Hasil perbincangan semua pihak, kios ini kemudian dibuka semula menerusi gotong royong antara warga sekolah, PIBG dan pihak komuniti. Menurut penyelaras program, Cikgu Nur Hafizah Abdul Razak, pembukaan kios bacaan itu telah meningkatkan minat membaca dalam kalangan ibu bapa dan komuniti kerana kedudukannya yang strategik, luas dan kondusif.
Koleksi buku yang ada di kios ini adalah hasil sumbangan dari Perpustakaan Awam Daerah Jerantut selaku rakan jalinan strategik. Pelbagai genre buku disediakan. Kios terletak di dalam kawasan sekolah dan bersebelahan pos pengawal sekaligus memudahkan proses pemantauan. Selain itu, pembukaan kios bacaan ini juga memberi impak yang tinggi kepada program Nadi Ilmu Amalan Membaca Nilam di SK Kampung Baru sehingga mampu mencapai 100% penglibatan murid-murid dalam program itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda menawarkan beasiswa berjumlah RM1.5 juta kepada 13 pelajar cemerlang untuk melanjutkan pelajaran di Asia Pacific University of Technology and Innovation APU. Inisiatif diilhamkan Pengerusi Felda Tan Sri Idris Jusoh beraspirasikan matlamat untuk meningkatkan kesiapsiagaan digital seiring dengan revolusi industri 4.0. Usaha itu direalisasikan menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Yayasan Felda dan APU. Ia bagi menyediakan program pendidikan Global Digital Leadership GDL yang merangkumi pelbagai bidang pengajian berteraskan teknologi terkini demi pembangunan modal insan generasi baru Felda. Kerjasama itu membolehkan 13 pelajar cemerlang yang juga cucu peneroka dan anak-anak kaki tangan kumpulan Felda termasuk FGV Holdings Berhad mengikuti program pengajian sehingga ke peringkat ijazah sarjana muda. Mereka juga antara 239 calon yang telah memohon tawaran beasiswa sejak ianya dibuka pada 16 Jun lalu. Inisiatif itu selaras dengan komitmen Felda dalam mengangkat taraf pendidikan serta pembangunan generasi baru Felda sekaligus meningkatkan mobiliti sosial warga Felda keseluruhannya. Program ini merangkumi program pengajian akademik, yuran kediaman dan allowance sara diri pelajar selama 4 tahun 6 bulan. Inisiatif guru yang membelanjakan duit sendiri dalam usaha menghias kawasan sekolah dengan jalur gemilang wajar dipuji dan menjadi contoh. 2 tahun sepi tanpa sambutan Hari Kebangsaan, kemeriahan itu membangkitkan keterujaan murid Sekolah Kebangsaan SK Bintong di Kangar Perlis yang turut disertai dengan perarakan motosikal berkuasa tinggi pagi tadi. Sejak awal pagi, kumpulan 300 murid termasuk prasekolah sepakat berpakaian seperti pahlawan dan Serikandi Melayu. Ramai yang mengenakan tanjak termasuklah murid perempuan. Sambutan Bulan Kebangsaan turut diselitkan dengan deklamasi sajak serta nyanyian patriotik. Gembira bukan kepalang, riak wajah murid sudah cukup menggambarkan perasaan itu. Dah 2 tahun dah tak sambut kat sekolah. So bila dah boleh sambut kat sekolah ni rasa macam semangat juga. Macam tu je. Seronok? Ramai. Menariknya, salah seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi itu adalah penolong kanan kokurikulum sekolah, Cikgu Sarimah Muhammad Zainul. Perarakan motosikal dilakukan dari pagar masuk ke dalam perkarangan sekolah dengan gimik penyerahan jalur gemilang kepada wakil murid. Hari ini Sekolah Kebangsaan Bintong membuat sambutan Hari Kemerdekaan ke-65 peringkat sekolah dan tujuan kita pada hari ini ialah untuk menyerahkan semangat merdeka daripada generasi lama kepada generasi yang bakal menerajui negara supaya semangat negara kemerdekaan kita terus sampai ke generasi yang berikutnya, insya-Allah. Acara sambutan kemudiannya diteruskan dengan pertandingan busana bertemakan Bulan Kebangsaan, nyanyian lagu patriotik dan berpantun. $65 belia dari Kuala Kangsar menyahut cabaran untuk menguji ketahanan diri bersempena Hari Kebangsaan 2022 dengan berkayak menelusuri Sungai Perak. Bermula dari Lembah Sayong, mereka berkayak sejauh 50 km sebelum berakhir di Manong.
Cabaran berkayak dengan menelusuri Sungai Perak dibimbing Persatuan Canoe Negeri Perak terutama mengenai aspek keselamatan. Ini kerana kesemua peserta terdiri daripada golongan amatur berusia antara 18 hingga 40 tahun. Program ini turut mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk Rela, Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Menurut peserta, selain menguji ketahanan mental dan fizikal, program berkayak turut memupuk semangat kerjasama dalam kalangan peserta bagi menjayakan misi. Sempena kemerdekaan ni kita kena bersatu padu. Bersatu padu seperti kayak. Kalau kita seorang tak boleh, kena bersatu padu juga. Sangat berkesan pada anak-anak muda. Lepas tu kita beri pengalaman baru mengenali Sungai Perak. Lepas tu berkumpul semangat. Satu semangat kemerdekaan. Saya rasa program ni sangat bagus sebab dia melibatkan warga tempatan di mana hubungan silaturahim boleh dijalinkan. Juga dia melibatkan aktiviti fizikal. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, pelbagai inisiatif dilakukan bagi menaikkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat khususnya golongan muda. Sebagaimana yang dilakukan penduduk di perkampungan orang asli Sungai Pergam di Kemaman untuk menghias kampung dengan cara tersendiri. Terletak kira-kira 50 km dari Bandar Cukai, Kampung Sungai Pergam yang terletak di hulu Kemaman didiami oleh suku kaum Semak Beri dan Jakun yang rata-rata penduduknya bekerja di dalam sektor perladangan kelapa sawit. Menurut Roslan Semail, Tok Batin kampung itu, Hari Kebangsaan adalah peluang yang ditunggu-tunggu oleh penduduk berikutan tidak dapat menyambutnya selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Katanya penduduk dari kampung Sungai Pergam Hulu dan Hilir sepakat mengumpulkan dana mereka sendiri untuk membeli jalur gemilang serta peralatan bagi kerja-kerja menghias kampung. Mereka bergotong royong membina pintu gerbang Merdeka dan menghias kawasan dengan jalur gemilang serta bendera negeri Terengganu. Bagi saya lah, yang saya nampak sini, anak-anak muda sini memang semangat untuk cintakan negara rasa saya. Yalah, memang kita orang asli ni kita tak boleh. Memang tanah air ni memang kita tak boleh, orang kata tak boleh pisah dengan untuk masyarakat orang asli di Malaysia lah saya rasa. Katanya usaha itu bukan sahaja memupuk semangat patriotik, malah mengukuh kesepakatan penduduk kampung. Selain daripada itu, pihak pengurusan kampung juga telah merancang beberapa aktiviti bersama penduduk pada malam ambang merdeka malam ini serta pada 31 Ogos nanti. Cintakan alam sekitar merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan rasa sayang terhadap negara. Itulah yang ditampilkan Sekolah Kebangsaan LKTP Pemanis 1 untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan. Sambutan kemerdekaan sekolah itu diraikan dengan aktiviti mendaki Bukit Manisan. Semangat semua peserta dapat dilihat apabila mereka sudah bersedia untuk mendaki seawal jam 7.30 pagi. Seramai 80 orang murid bersama dengan 20 orang guru, 5 orang wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan Persatuan Ibu Bapa dan Komuniti PIBK serta 24 orang wakil Persatuan Belia Felda Pemanis 01 menyertai program mendaki Bukit Manisan. Mereka menaiki 3 buah lori menuju ke Bukit Manisan yang memakan masa 40 minit. Walaupun keadaan selepas hujan membuatkan aktiviti pendakian mencabar, semua peserta berjaya sampai ke puncak bukit. Program mendaki bukit turut menerapkan elemen pendidikan dengan menjaga alam sekitar serta melakukan kerja amal dengan mengutip sampah dan mengemas kembali kaki bukit yang menjadi kawasan rehat dan makan mereka selepas selesai aktiviti yang dijalankan.
Sebuah syarikat di India memperkenalkan topi keledar yang didakwa mampu menapis sehingga lebih 80% pencemaran udara. Menurut pengasasnya, beliau mula membuat topi keledar itu bagi mendepani masalah pencemaran udara di ibu kota New Delhi. Topi keledar ini dilengkapi penapis khas dan sebuah kipas di bahagian belakangnya. Ia dikatakan boleh memberikan perasaan seperti mereka bernafas di dalam rumah sendiri kepada pemakainya. Topi keledar ini dibangunkan oleh syarikat Shelios Technolabs. Pengasasnya Amit Pathak mula membuat topi keledar ini di aras bawah rumahnya pada tahun 2016. Pada ketika itu, udara kotor di ibu kota New Delhi menyebabkan penduduknya hampir tidak boleh bernafas. What we've done is we've made a smart wearable device. It's an anti-pollution helmet. Setiap topi keledar mempunyai ruang berongga yang bertindak sebagai penapis yang boleh diganti serta kipas yang dikuasakan oleh bateri boleh dicaj semula dan boleh bertahan selama 6 jam. Satu program percubaan diadakan di Perth, Australia bertujuan membantu golongan gelandangan kekal sihat. Perkhidmatan disediakan termasuk menyediakan penginapan sementara kepada golongan gelandangan selepas mereka meninggalkan hospital dan pada masa yang sama memastikan mereka tidak lagi menjadi gelandangan. Anthea Corbett yang tidak punya tempat tinggal dan mengalami sakit kanser di bahagian kaki antara gelandangan yang menerima perkhidmatan itu. Menurut Homeless Healthcare, pihaknya mahu mereka memulakan hidup baru. Kaedah ini lebih berhasil daripada hanya sekadar memberikan mereka sokongan. Tambahan pula, tiada sesiapa pun daripada mereka itu gembira menjadi gelandangan. We've had people return to work and we've had a high rate of success stories. So we do receive very positive feedback from people staying here. Bagi Corbett, fokusnya kini ialah untuk keluar daripada tinggal di jalanan dan kembali berhubung dengan anggota keluarganya. Projek dibiayai oleh Pejabat Kesihatan Western Australia dan bagi tempoh 2 tahun. Pemilihan kasut dalam sukan badminton sangat penting, terutamanya kepada mereka yang betul-betul serius untuk menceburi sukan badminton. Ini adalah contoh kasut badminton. Dia dipanggil court shoes. Apa beza dia kasut badminton dan kasut jogging? Kasut badminton adalah tumit dia adalah rendah. Untuk kasut jogging dia lebih tinggi. Bila lebih tinggi dia akan lebih mudah mendatangkan kecederaan kepada semua pemain. Badminton terbuka Jepun, bergu wanita negara Pearly Tan dan Antina mencipta kejutan mara kepusingan kedua menundukkan pasangan nombor 2 dunia dari Korea Selatan, Lee So-hee dan Shin Seung-chan. Tampak gugup berdepan So-hee dan Seung-chan selaku pilihan ketiga kejohanan sebelum tewas 16-21 pada set pertama. Pearly dan Tina tampil berbeza pada set kedua dan menang 21-14 menghirip perlawanan ke set penentuan. Aksi konsisten berjaya ditampilkan mereka menamatkan pertarungan selama 61 minit dengan kemenangan 21-18. Mengiringi Pearly dan Tina ke pusingan kedua, gandingan Vivian Hu dan Lim Chiu Sian. Mereka turut dipaksa bekerja keras menentang bergu Jerman Linda Effler dan Isabel Lohau sebelum menang 21-17 dan 23-21 dalam tempoh 56 minit. Kebangkitan turut berjaya dilakukan bergu campuran Go Sun Huat dan Siobhan Lai. Tewas 20-22 pada set pembukaan, mereka menang 21-19 pada set kedua. Set penentuan penguasaan jelas milik Sun Huat dan Siobhan dengan kemenangan 21-12 selepas perlawanan berlanjutan 52 minit. Sementara itu, gandingan Go Zifei dan Nur Izzuddin yang menjadi harapan berikutan ketiadaan juara dunia Aaron Chia dan So Woo Yik tersingkir seawal pusingan pertama. Berdepan pasangan Indonesia Muhammad Shohibul Fikri dan Bagas Maulana, Zifei dan Izzuddin yang berjaya bangkit dari kekalahan 17-21 pada set pertama dengan memenangi set kedua 21-18. Bagaimanapun mereka tewas 19-21 pada set penentuan. Mengimbau kembali nostalgia kemerdekaan pada tahun 1957,
Pemeliharaan Stadium Merdeka menyaksikan bangunan bersejarah itu dikembalikan sepenuhnya kepada keadaan asal 65 tahun yang lalu. Ia sekaligus membangkitkan semula memori kemerdekaan tanah air, malah generasi muda berpeluang merasai sendiri pengalaman saat kemerdekaan dilaungkan. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Juliana Ismail. Well, let's go have an interview with the winner and maybe with the loser if we can get it. Alangkah sedihnya hatiku. Tanggal 31 bulan Ogos 57. Proses pemeliharaan yang dilaksanakan PNB Merdeka Ventures dengan kerjasama Badan Warisan Malaysia dan Jabatan Warisan Negara bermula dari 2008. Kos untuk bangunkan semula stadium warisan ini RM13.7 juta. Antara usaha yang dilakukan, merobohkan 25,000 tempat duduk tambahan yang dibina sempena Sukan SEA 1989 kepada 20,000 unit seperti mana kapasiti asalnya dan membuang trek larian lama dan pemasangan semula padang bola sepak. Turut dibina semula papan pemapar dengan rekaan asal. Kerja pemeliharaan ini sekaligus menepis salah faham sesetengah pihak yang beranggapan tapak warisan itu telah dirobohkan untuk memberi laluan kepada projek pembinaan Merdeka 118. Hakikatnya, mercu tanda bersejarah ini telah dikekalkan dan dipelihara bagi kegunaan generasi akan datang. Sebagai pemilik Stadium Merdeka sejak 2 dekad lalu, PNB akan memastikan Stadium Merdeka diselenggara dengan baik dan apabila dibuka kelak, ia dapat mengeratkan hubungan masyarakat melalui acara sukan dan hiburan. Menerusi usaha pemeliharaan yang dilaksanakan, Stadium Merdeka telah meraih anugerah kecemerlangan Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO 2008. Stadium ini yang akan dibuka pertengahan tahun depan dijangka menjadi pusat tumpuan masyarakat. Ia bakal menarik 1 juta pengunjung dengan pelbagai program dan aktiviti rekreasi akan dijalankan semula. Bukan hanya tertumpu kepada acara besar seperti penganjuran sukan dan konsert, malah turut dibuka untuk aktiviti riadah. Kegemilangan Stadium Merdeka kembali semula. Bukan sahaja menjadi monumen kebangsaan, ia turut menjadi nadi pembangunan Menara Merdeka 118 yang dijaga siap menjelang pertengahan tahun hadapan. Sekaligus menjadikan lokasi ini sebagai destinasi pelancongan popular. Yang pasti, pemeliharaan stadium ikonik ini akan menyemai semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia. Laporan Juliana Ismail. Baiklah, mengakhiri buletin didik, saksikan sambutan Hari Kebangsaan di beberapa tadika di seluruh negara. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-65. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.